Hai semua, selamat bertemu kembali. Di video ini saya akan membahas sebuah filem yang bertajuk I See You yang dikeluarkan pada tahun 2019. Filem ini bergenre seram dan jenayah yang penuh dengan plot twist. Mari sama-sama kita saksikan. Filem dimulai dengan sebuah suasana yang menunjukkan terdapat ramai kanak-kanak yang sedang seperti meraihkan sesuatu pesta atau sebagainya. Dan scene pun tertumpu pada sebuah budak yang sedang menaiki basikal. Dia berbasikal dan menuju ke dalam hutan. Tiba-tiba, dia seperti direntak dan tercampak ke arah belakang. Scene bertukar ke arah seorang wanita, Jackie Harper, dan anaknya, Connor Harper. Mereka sedang bersarapan pagi dan nampaknya mereka seperti ada masalah dalam hubungan kekeluargaan. Selepas ibunya pergi ke kerja, ayahnya Connor iaitu Greg muncul dan bersembang bersama Connor di meja makan. Mereka berdua kelihatan akrab dan sepertinya mereka berdua mempunyai masalah dengan Jackie. Greg yang kelihatan sedang bersiap untuk ke tempat kerja dihubungi oleh Jackie. Dan Jackie sepertinya ingin memberitahu sesuatu, tapi Greg yang kelihatan sangat marah melempar telefonnya hingga menyebabkan jendela mereka pecah. Apabila Greg kembali melihat telefonnya itu, dia terpandang akan sebuah mug. Ianya adalah kepunyaan Jackie dan berisi puntung-puntung rokok. Greg mengesyaki itu ialah kerja Connor. Greg ialah seorang penyiasat dan dia sedang bersembang dengan seorang pegawai polis mengenai kes kehilangan seorang budak yang hilang ketika berbasikal pada awal filem tadi. Dan Greg bertanya adakah ianya sama kes sebelum ini. Para pencari menemukan sesuatu, iaitu pisau lipat. Dan Greg bersama kawannya Space terbayang seolah-olah ada kaitan dengan kes yang lama. Saat Jackie dan Connor sedang makan malam, mereka bergaduh kerana Connor berfikir bahawa ibunya mempunyai kekasih yang lain, tapi dia tidak mengetahui siapakah orangnya itu. Greg yang pulang daripada kerja sedang makan ubatnya dan dia terpandang akan hamsternya yang sedang menuju ke sebuah lorong dan ia kelihatan seperti bilik Connor. Lalu Greg pun mengejarnya. Tiba-tiba, pintu bilik simpanan itu tertutup dengan sendirinya. Greg yang takut mengetuk pintu dengan kuat. Dan Jackie pun muncul untuk menolong Greg membuka pintu itu. Dia berfikir bahawa itu kerja Connor. Tapi Connor sebenarnya sudah pun keluar. Scene beralih ke Greg yang sedang masuk ke bilik perbincangan yang di dalamnya sudah ada pegawai polis dan rakannya Space. Mereka sepertinya ingin membuka semula kes lama mengenai kehilangan anak-anak kecil di daerah itu. Greg dan Space pun berkunjung ke sebuah rumah, iaitu mangsa yang pernah terselamat daripada Cole Gordon, iaitu penjenayah yang sudah pun ditangkap beberapa tahun lalu. Mangsa itu bernama Tommy dan sekarang sudah pun meningkat dewasa. Apabila Space memanggilnya, dia pun memandang ke arah Space, tetapi ada sesuatu yang aneh yang berlaku kepada mukanya. Scene beralih, Jackie menerima pesanan dan ianya daripada Todd. Dan tak lain lagi, Todd itu ialah sebenarnya kekasih rahsia Jackie. Dia berniat untuk menjemput Jackie keluar dan ketika mereka sedang bersembang, seperti ada seseorang yang membaling pasu bunga ke arah Todd. Jackie lalu membawa Todd ke ruangan bawah tanah untuk merawatnya seketika. Sekali lagi tiba-tiba, telefon Jackie dihubungi oleh telefon Todd. Dan itu membuatkan Jackie panik dan bertanya kepada Todd adakah telefonnya terjatuh di suatu tempat. Dan apabila Jackie mengangkat telefon itu, tiada dengar seseorang pun bercakap. Dan Jackie mula mendengar suatu alat muzik, piring cakra hitam di atas. Lalu dia bertanya kepada Connor, adakah Connor yang menyalakan ini? Connor pun menjawab, tidak, bukan dia yang membuat itu. Dan Jackie terus menghantar Connor untuk ke sekolah. Si Todd yang terjaga daripada tidurnya membuka sebuah kabinet
Dan ketika dia ingin mencapai sesuatu, dia dipukul dengan menggunakan kayu baseball daripada belakang. Entah siapakah yang melakukan itu. Greg dan Spitz kembali lagi ke tempat lokasi kejadian kehilangan budak itu, dan Spitz terlihat ada seperti dawai atau tali yang terikat di antara dua pohon di situ. Setelah Jackie menghantar Connor ke sekolah, dia pun kembali ke rumah dan terkejut apabila melihat Todd sudah pun rebah. Apabila Greg sudah pun pulang daripada kerja, Jackie meminta pertolongan Greg. Mereka pun bersama turun ke tingkat bawah tanah itu. Jackie menjelaskan segalanya kepada Greg, bahawa dia pada mulanya cuma bersembang di tepi rumah dan ada seseorang yang membaling ke arah Todd dan telah menyebabkan kepalanya luka, lalu dia membawa Todd ke dalam ruangan bawah tanah. Tetapi apabila dia kembali, dia tidak menyangka bahawa Todd mendapat kecederaan lebih teruk daripada tadi. Dan dia menyangka perbuatan itu dilakukan oleh Connor. Oleh kerana si Todd telah pun mati, Greg dan Jackie membawa mayatnya ke dalam hutan dan mereka menanam mayat itu. Ketika Connor sedang bermain permainan video game, dia dikejutkan dengan mesej masuk yang bertanya kepadanya, "Adakah kamu tahu apa itu maksud penyelinap masuk?" Connor pun lalu membuat pencarian di Google. Dia lalu terkejut dengan video yang ditontonnya. Lalu, seperti ada kelibat yang sedang memerhatikan Connor. Jackie dan Greg tiba di rumah dan Jackie menjerit kuat setelah melihat Connor sudah pun diikat, mulutnya ditutup dan diletakkan di dalam tub mandi. Greg menyangka ianya adalah perbuatan si penculik kanak-kanak kerana penjenayah itu meninggalkan pisau yang sama, iaitu pisau yang berwarna hijau. Dia menyuruh Jackie membawa Connor ke hospital dan Greg cuba untuk memburu penjenayah itu. Setiap sudut diperiksa oleh Greg dan ketika dia ingin mematikan muzik itu, penyelinap masuk itu muncul dari belakang sambil memegang sebuah kapak dan dia menyerang Greg. Scene beralih menunjukkan seorang perempuan dan seorang lagi kawannya yang sedang memegang kamera datang daripada luar lalu menyelinap masuk ke dalam garaj rumah Greg. Adakah mereka ini penyelinap itu? Ikuti sampai habis. Mereka kelihatan seperti anak jalanan dan sepertinya merekalah orangnya kerana hobi mereka adalah menyelinap masuk. Si kameraman itu lelaki bernama Alex dan perempuan itu bernama Mindy. Mindy menceritakan mengenai hobi mereka, iaitu menyelinap masuk ke rumah orang-orang tanpa dikesan dan biasanya mereka akan tinggal di dalam rumah itu selama 4 atau 5 hari dan mereka tidak pernah mencuba untuk mengganggu pemilik rumah berkenaan. Ia berkata lagi, mereka sentiasa merakam pergerakan mereka sebagai dokumentari, cara-cara menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah orang. Dan kebiasaannya, Alex lah yang memilih rumah di mana mereka akan memecah masuk. Alex yang sangat nakal sengaja mempermainkan keluarga ini. Ketika malam, apabila Mindy tidur, dia menyelinap keluar sambil memakai topeng kodoknya. Rupa-rupanya, Greg yang terkurung di dalam bilik simpanan itu ternyata adalah kerja Alex. Ketika Jackie datang mendengar suara Greg meminta pertolongan, Alex segera menyorok di bawah katil Connor. Apabila malam, Connor telah pun tidur, Alex lalu keluar daripada bawah katil itu dan dia pergi ke bilik Greg. Dan Alex menarik selimut Greg dan dia berkelakuan pelik. Dia membuang air kecil ke atas Greg. Entah kenapa dan mengapa Alex berbuat begitu. Alex memberitahu Mindy bahawa dia masih belum lagi selesai bermain-main. Mindy yang tidak berasa senang dengan kelakuan Alex memujuknya supaya tidak mengganggu keluarga ini. Dan tiba-tiba bekas buangan abu rokok Alex terjatuh. Dan dialah rupanya yang menyebabkan kepala Todd berdarah pada awal filem tadi. Mindy mengajak Alex untuk pergi dari rumah itu.
Tetapi dia terlupa bahawa barang-barang mereka ada di ruangan bawah tanah. Dan Mindy pun pergi ke sana untuk mendapatkan barang-barang mereka. Tiba di situ, dia ternampak Todd yang sedang berehat. Dan lebih mengejutkan, dia sendiri menyaksikan Todd yang dipukul menggunakan kayu baseball. Yang menariknya, si pemukul itu ialah sebenarnya Greg. Mindy yang terkejut hanya mampu mendiamkan diri. Mindy yang masih bersembunyi di ruangan bawah tanah itu menyaksikan perbincangan Jackie dan Greg mengenai situasi yang berlaku itu. Greg berpura-pura seolah tidak mengetahui apa yang berlaku. Selesai semua itu, Mindy naik ke atas untuk mencari Alex. Dan dia sangat terkejut melihat kelakuan Alex yang sedang mengikat Connor untuk dimasukkan ke dalam tub mandi. Dan Alex yang tidak suka akibat Mindy yang terlihat perbuatannya itu mengejar Mindy kerana risau Mindy akan menelefon polis. Semasa mereka bertengkar, Mindy tidak sengaja terjatuh daripada tangga dan lalu kepalanya terhantuk dan menyebabkan dia pengsan. Lalu Alex menyembunyikan Mindy di dalam sebuah kereta dan dia berencana untuk melarikan diri. Tapi malangnya, Greg dan Jackie baru sahaja pulang selepas menanam mayat Todd. Greg yang keluar menaiki kereta itu membuatkan Alex risau dengan apa yang bakal berlaku kepada Mindy. Apabila Mindy sedar daripada pengsan, dia mendapati si pemandu itu bukannya Alex tetapi Greg. Dia memilih untuk mendiamkan diri. Ketika di belakang, Mindy sempat memeriksa beg milik Greg. Dan dia amat terkejut kerana terdapat baju milik budak yang hilang pada awal filem tadi, iaitu Justin Wheater. Greg memandu hingga ke kawasan hutan dan berhenti di suatu tempat. Mindy pula mengambil keputusan untuk keluar sementara menelefon talian kecemasan. Ketika dia sedang bercakap dengan operator kecemasan, tiba-tiba talian terputus. Dan apabila Mindy melihat ke depan, dia terlihat sebuah van lama. Lalu dia pun masuk ke dalamnya. Dan mengejutkan lagi, terdapat 2-3 anak-anak yang seperti dikurung meminta bantuan Mindy. Tidak terduga, Greg kembali ke tempat itu dan dia menangkap Mindy. Greg juga menjumpai Peter rakaman milik Mindy dan Alex. Greg membawa Mindy balik ke rumahnya. Lalu dia pun menembak mati. Dia meletakkan sepucuk pistol bagi menampakkan seperti Mindy membunuh diri. Greg memulakan pemburuan Alex dan begitu juga Alex. Dia juga memburu Greg. Alex yang membawa kapak cuba untuk membunuh Greg. Namun Greg berjaya menepis dan melawan. Pergelutan berlaku. Greg mengambil sebatang besi lalu memukul kepala Alex dan dia pun pengsan. Selepas Greg berpaling, dia melihat Alex sudah tiada. Alex sudah berdiri semula sambil mengacukan sepucuk pistol kepada Greg dan dia berkata, "Aku tahu siapa kau." Greg merayu supaya dilepaskan, tetapi Alex terus menembak Greg. Detektif Spies lalu hadir ke rumah Greg. Dia yang melihat Alex sedang memegang sepucuk pistol dan melihat Greg yang sudah rebah, lalu dia menembak bahu Alex. Spies melihat bukti-bukti jenayah yang dilakukan Greg dan dia sepertinya sangat terkejut dengan semua itu. Alex diusung keluar untuk menaiki ambulan. Sementara itu, flashback menunjukkan 2 orang kanak-kanak yang sedang berjalan dan dihentikan oleh seorang lelaki yang sambil memegang pisau berwarna hijau. Dan lelaki itu sebenarnya adalah Greg. Di belakang poket seluar budak itu pula adalah simpanan bekas gula-gula, iaitu milik Alex. Ternyata, Alex pernah diculik oleh Greg semasa dia kecil. Dia ingin membalas dendam terhadap Greg. Filem pun tamat.